Namun, inisiatif baru telah diperkenalkan iaitu dapat membantu usahawan wanita dan wanita yang bekerja sendiri. Jadi tak kiralah apa sahaja pekerjaan yang anda kerjakan sekarang ini, penting untuk anda carung perkesok kerana ia mampu membela nasib sekiranya terjadi kemalangan yang tidak diingini. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar anda semua penonton setia Wanita hari ini? Salam penuh inspirasi daripada saya, Fiza Sabjahan, dan juga rakan siaran hari ini, Fatin Hamimah Yusof, Double F. Bergabung Double F hari ini. Kita nak menceriakan hari Isnin anda. Diharapkan apa saja anda lakukan dekat rumah yang mana tengah memantau anak-anak sedang PDPR tu, teruskan. Harap banyak bersabar kerana kalau bukan kita yang membimbing mereka di saat ini yang sangat mencabar ini, siapa lagi? Dan apa yang boleh kita katakan hari ini 2 Zulhijrah yang mana sedang berpuasa. Semoga yang baik-baik. Orang kata 10 hari pertama Zulhijrah ni waktu yang baik untuk kita banyakkan kita punya ibadah-ibadah kan. Amalan, insya-Allah. Okey, kami harapkan di mana juga anda berada ketika ini, sama ada yang terpaksa bekerja di pejabat maupun di rumah ataupun terpaksa keluar untuk menguruskan perkara-perkara yang penting, pastikan anda terus menjaga SOP anda, mengamalkan pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal, itu yang paling penting sekali. Tapi kami nak bawa pemerhatian anda hari ini yang mana tular beberapa hari ini tentang kisah yang pertama kami nak kongsikan, kisah viral 2 pelajar IPTA meninggal dunia, yang mana seorang pelajar dari sebuah institut pengajian tinggi IPT di Kedah meninggal dunia selepas dilaporkan tidak sedar diri pada hari Jumaat lalu. Keadaan ini, Fatin, menimpa pelajar semester ketiga itu yang tular di media sosial, yang mana dia dilaporkan tak sedar diri pada jam 4 pagi di rumah sewanya di Merbuk sebelum dikejarkan ke Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani menggunakan ambulans. Dan berdasarkan laporan yang dimuat naik di media sosial, mangsa dikatakan mengalami sakit kepala dan sempat mengejut rakan serumahnya sebaik dia terjaga tidur pada jam 3 pagi. Dan mangsa juga dikatakan mengalami muntah dan sawan sebelum tidak sedarkan diri dan dirujuk ke hospital. Kisah kedua pula melibatkan Allahyarham yang dikenali dengan nama Muhammad Adam Hazim, seorang pelajar yang menuntut di sebuah universiti awam di Jengka Pahang yang dikejarkan ke ICU yang turut mengalami pendarahan. Menurut sumber, Allahyarham mengalami pendarahan pada bahagian otak. Okey, ini satu lagi kisah yang tular kita nak kongsikan juga kepada penonton-penonton tentang kisah budak 12 tahun ini. Seorang pengguna Facebook baru-baru ini telah memuat naik beberapa foto anak lelakinya yang sedang mendapatkan rawatan di hospital. Tetapi lain pula jadinya apabila ada segelintir individu yang telah cuba, orang kata, memanipulasi gambar tersebut dengan dakwaan kanak-kanak itu cuba menggantung diri. Dan difahamkan individu tidak bertanggungjawab itu menerusi caption di Facebook mendakwa kanak-kanak berusia 12 tahun itu terbabit cuba menggantung diri pada pokok di depan rumah dia dan disebabkan tekanan pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR. Jadi berikutan isu yang telah viral, bapa kepada kanak-kanak berkenaan telah pun tampil ke Balai Polis untuk menafikan dakwaan tersebut. Kalau kita cakap tentang perkara yang tular ni, kita pastikan sebelum kita nak berkongsi apa-apa, sama ada di WhatsApp ke, di Facebook ke, di Twitter ke, pastikan maklumat yang kita peroleh itu adalah maklumat yang betul. Sebab kalau kami di media sebagai wartawan, kita nak pastikan sumber itu sahih dahulu sebelum kita nak kongsikan kepada orang ramai. Tetapi mungkin ramai juga dalam kalangan anda yang mungkin nak jadi orang pertama nak menyampaikan sesuatu. Tapi sebelum anda nak sampaikan sesuatu maklumat tu, pastikan ia adalah maklumat yang betul kerana ia boleh memberi implikasi yang besar sebenarnya terhadap orang yang ditularkan itu dan juga kepada diri anda juga sebenarnya. Betul, dan keluarga khususnya. Dan untuk kisah yang dua kisah tadi tu yang mana terlalu tertekan disebabkan pembelajaran melalui online, kita harapkan
adik-adik di mana yang masih lagi menuntut tu kurangkan orang kata tekanan dalam pembelajaran tu. Ambil masa, cuba bahagikan masa dan juga yang mana di sekeliling tu memberi sokonganlah kepada mereka. Kita sebagai individu pula kita harus sentiasa bertanya khabar tentang orang di sekeliling kita. Itu yang paling penting sekali. Tapi kami juga sebenarnya nak kongsikan sesuatu kepada anda ni yang mana dalam tempoh PKP di setengah kawasan PKPD juga ada pelbagai aktiviti bermanfaat yang boleh anda lakukan sebenarnya. Kalau dekat rumah tu dah stres, boleh bangun, buat regangan, buat senaman aktiviti, ringan. buat aktiviti-aktiviti yang menarik bersama dengan seisi keluarga. Pastikan suasana kita ni, Fatin, di rumah adalah suasana yang kondusif. Kami nak kongsikan sesuatu juga kepada anda hari ini, pilihan daripada rakan wartawan kami, Ain, tentang seleksi-seleksi perkara menarik di TikTok. Jom kita saksikan. Tuhan, jagakan dia kekasihku, kan tetap milikku. Aku sungguh mencintai, sungguh menyayangi, setulus hatiku. Tuhan, tolong jaga dia untukku, kerana hidup ini tidak bermakna tanpanya. Tuhan, hantarkan. Awal-awal lagi rakan wartawan kita dah potong bawang dekat dalam studio ni. Ia antara paparan yang menyentuh hati yang mana beberapa situasi tadi melibatkan apabila seorang anak yang baru saja kehilangan ayahnya kemudian mencium ibunya yang nak dibawa ke hospital dan kemudian seorang adik yang baru saja berhadapan dengan keadaan ayahnya memerlukan oksigen kemudian mendapat berita ataupun perkabaran bahawa ibunya juga telah meninggal dunia akibat COVID-19. Dalam keadaan dan juga situasi ini, Fatin, sebenarnya banyak perkara yang perlu kita titik beratkan. Bukan sahaja ramai dalam kalangan kita ini yang tertekan dari pelbagai sudut. Selain daripada kesihatan, faktor kewangan, faktor pelbagai lagi sebenarnya yang mendorong kepada emosi seseorang itu boleh terganggu. Dan hari ini sebenarnya juga kami nak kongsikan sesuatu kepada anda tentang topik yang sangat-sangat saya kira banyak manfaatnya kepada penonton dan juga wanita khususnya untuk kita tahu apakah maklumat-maklumat dan kepentingan yang boleh kita peroleh. Tapi sebelum tu, Fatin, Sebelum tu kami nak kongsikan berkenaan dengan satu perkongsian daripada Perkeso dengan kerjasama Microsoft dan Junior Achievement Malaysia menawarkan peluang kepada para graduan yang mencari kerja untuk meningkatkan kemahiran digital dan sains data menerusi program kemahiran digital bagi kerjaya hari esok. 25,000 tempat menanti anda. Dapatkan maklumat lanjut dan daftarkan diri anda di www.myfuturejobs.gov.my/upskilling, reskilling atau hubungi Careline Perkeso di 1300 22 8000. Dan apa yang Fatin kongsikan ini yang telah pun dapat anda saksikan di paparan itu tadi sebenarnya antara perkara yang sangat-sangat membantu dalam keadaan dan juga ketika pandemik ini. Sejak daripada tahun lepas lagi ramai dalam kalangan rakan-rakan kita dan juga penonton yang mungkin kehilangan pekerjaan, ditimpa musibah ataupun pelbagai lagi perkara-perkara yang anda tak tahu sebenarnya ada banyak pihak yang boleh membantu anda dan antaranya pastilah Perkeso yang memberi pelbagai bantuan inisiatif-inisiatif untuk membantu rakyat Malaysia dan golongan wanita juga dengan inisiatif-inisiatif yang dikongsikan. Jadi hari ini sebenarnya kami nak bawa pemerhatian anda penonton-penonton untuk sama-sama pastikan anda duduk di depan TV ini, ambil pen dan juga kertas kerana ada banyak maklumat dan informasi yang nak kami bawakan bersama dengan Perkeso. Dengan topik keprihatinan Perkeso terhadap wanita, kita ketahui kejap lagi apa antara manfaat yang disalurkan Perkeso untuk anda. Jadi terus kongsikan antara soalan-soalan anda ataupun pandangan anda kepada kami di Facebook kami. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini.
kembali bersama kami di Wanita Hari ini. Seperti yang telah pun dijanjikan awal tadi. Hari ini sebenarnya peluang untuk anda penonton-penonton Wanita Hari ini untuk mengetahui antara manfaat-manfaat yang bakal anda peroleh dan boleh anda perolehi apabila anda mungkin ditimpa musibah, kehilangan orang tersayang, dan bagaimana sebenarnya keprihatinan Perkeso ini dalam membantu rakyat Malaysia dan golongan wanita khususnya sebenarnya. Tanpa kita berlengahkan masa lagi, apa kata kita terus kenalkan panel-panel dan tetamu kita yang telah pun berada dalam talian ketika ini, iaitu yang pertama iaitu Datuk Seri Dr. Muhammad Azman bin Datuk Aziz Muhammad selaku Ketua Eksekutif Perkeso. Assalamualaikum Datuk Seri. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Dan selain daripada Datuk Seri, kita juga bersama dengan dua tetamu wanita kita iaitu Puan Nur Azila bin Borah Nordin, salah seorang penerima faedah daripada Perkeso, dan juga Puan Rusnija Ridwan, juga penerima faedah Perkeso. Apa khabar kedua-duanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Selamat Datuk Seri, kami di studio ni sebenarnya nak ucapkan terima kasih juga kepada Perkeso. Selain daripada tetamu-tetamu kita di studio, saya kira ramai juga dalam kalangan rakan-rakan kita dan ahli keluarga kami sebenarnya yang turut sama telah pun mendapat pelbagai manfaat yang telah pun diberikan oleh Perkeso dalam tempoh pandemik ini. Terima kasih banyak kepada Perkeso. Betul. Selain daripada itu, ramai juga yang nanti selepas kita wawarkan yang hari ini kita akan bersama dengan Perkeso. Ramai yang nak tahu antara manfaat kerana mereka kurang pengetahuan dan dedahan mengenai bagaimana untuk mendapatkan ataupun bagaimana untuk memohon faedah-faedah daripada Perkeso ini. Okey, tapi Datuk Seri dan juga tetamu-tetamu kita dalam talian ketika ini, sebelum kita nak berbincang dengan lebih lanjut lagi tentang apakah sebenarnya keprihatinan Perkeso ini terhadap wanita, kita dengarkan dahulu laporan yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kami, Ain. Silakan. Kemalangan atau menghidapi sebarang penyakit adalah perkara yang tidak boleh dijangka. Ianya boleh berlaku kepada sesiapa sahaja tanpa mengira masa mahupun tempat. Menyedari akan hakikat ini, kepentingan mencarum dengan Perkeso dapat dilihat dengan jelas. Kini kepentingan ini bukan sahaja dapat diperoleh bagi pekerja yang digaji majikan, namun inisiatif baru telah diperkenalkan iaitu dapat membantu usahawan wanita dan wanita yang bekerja sendiri. Ini kerana mereka yang melakukan apa sahaja pekerjaan secara sendiri perlu sedar tentang kepentingan mencarum kerana ia secara tidak langsung dapat membela nasib mereka sekiranya berlaku musibah atau kemalangan. Tambahan pula, kini dengan adanya cabaran pandemik COVID-19 yang mengubah gaya hidup manusia di seluruh dunia dan ramai individu yang kehilangan pekerjaan. Oleh sebab itu, bilangan mereka yang bekerja sendiri juga semakin meningkat. Justru dapat kita lihat perlindungan ini adalah sebagai langkah awal atau persiapan jika berhadapan dengan kejadian yang tidak diingini. Namun persoalannya, sejauh manakah kesedaran tentang pentingnya caruman Perkeso dan apakah manfaat yang dapat diperoleh bagi para pencarum? Soalan yang kita nak tanyakan kepada anda penonton-penonton. Orang kata tepuk dada tanya selera. Sejauh mana kita ni sebenarnya tahu tentang apakah manfaat-manfaat yang diberikan oleh Perkeso? Saya nak bagi tahu sesuatu, Fatin. Mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Yang mana saya sendiri positif COVID pada bulan puasa yang lalu dan saya juga antara penerima faedah daripada Perkeso. Jadi, terima kasih kita ucapkan kepada Perkeso yang mana mungkin ramai orang tak tahu sebenarnya, tapi itu antara manfaat-manfaat yang diberikan oleh Perkeso. Jadi Fatin nak mulakan soalan pertama. Boleh. Kita nak mulakan dengan Datuk Seri terlebih dahulu. Seperti mana yang kita tahu baru-baru ini Perdana Menteri kita telah mengumumkan antara pakej rancangan ekonomi baru dan pakej perlindungan ataupun pemulih ini sekali lagi diberi amanah kepada Perkeso dalam memberi bantuan dan juga inisiatif kepada masyarakat kita, rakyat-rakyat yang terkesan, mungkin kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Untuk pertama sekali, Datuk Seri mungkin boleh kongsikan apa antara bantuan-bantuan kerajaan yang boleh rakyat manfaatkan dengan mohon dari Perkeso. Adakah sebarang bantuan atau inisiatif khas untuk khususnya wanita? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biarlah saya berkongsi secara umum dan saya memulakan lebih dalam keadaan situasi semasa di mana kita menghadapi pandemik COVID-19.
jika kita lihat dari segi pengumuman pakej rancangan ekonomi oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 16 Mac tahun 2020 sehingga yang terkini iaitu pengumuman pemulih pada 28 Jun 2021, banyak inisiatif yang telah dipertanggungjawabkan kepada Perkeso. Kalau kita nak senaraikan, biarlah saya senaraikan semua, tapi kita tumpukan kepada apa sebenarnya hak dan juga para wanita perlu tahu akan apa yang perlu mereka ataupun apa yang boleh diperoleh. Jika kita lihat bermula dengan subsidi upah, penjana kerjaya, penjana gig, SPS prihatin wanita, program pengekalan pekerjaan bagi mereka yang hilang pekerjaan, SIP, sistem insurans pekerjaan, prihatin, program perantisan, SPS lindung. Banyak sebenarnya yang telah dipertanggungjawabkan. Di samping itu, kita juga banyak melaksanakan beberapa pendekatan yang telah kita laksanakan sebelum ini dalam kita mengadaptasi dalam COVID. Contohnya pelindungan individu yang bekerja daripada rumah. Mungkin ramai wanita yang terkesan. Dan faedah perdana kerja kepada kes COVID-19, yang mana kes COVID ataupun COVID ini juga dianggapkan sebagai satu perkara yang boleh diterima sebagai bencana kerja. Program saringan Perkeso kepada semua pekerja dan pekerja asing. Dan tidak terkecuali adalah skuad Perkeso Prihatin yang mana kita ini melaksanakan pendekatan membantu pencarum penerima faedah secara proaktif. Jadi ini adalah antara perkara-perkara ataupun inisiatif-inisiatif tanggungjawab yang dilaksanakan. Dan ini sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhan banyak memberi manfaat kepada kaum wanita di luar sana. Ya, Datuk Sri, daripada apa yang Datuk Sri kongsikan tadi, jelas kita lihat ada banyak manfaat yang diberikan kepada oleh Perkeso ini kepada rakyat dan juga wanita khususnya. Tetapi kalau kita nak berbalik pula kepada pelanjutan bantuan PSU 4.0 ini, Datuk Sri, kalau kita lihat tak dinafikan ia merupakan antara program bantuan yang sememangnya begitu dinantikan kerana ia sebenarnya bermatlamat untuk membantu majikan dan juga pekerja. Namun subsidi ini hanya disalurkan kepada majikan, tidak kepada pekerja. Mengapa, Datuk Sri? Adakah matlamat yang disasarkan setakat ini telah pun tercapai? Kalau kita lihat, kita harus faham bahawa program subsidi upah ini adalah pendekatan serampago mata. Pertamanya membantu kelangsungan ekonomi majikan. Yang mana kerajaan melalui Perkeso membantu majikan untuk mengekalkan pekerja, di mana bantuan diberi untuk majikan memastikan bahawa pekerja ini tidak dibuang. Jadi sedikit bantuan subsidi upah disampaikan melalui majikan untuk pekerja. Ini matlamat pertama. Yang kedua, kita melihat kepada bagaimana majikan ini tidak terbeban, terkesan dalam keadaan pandemik ini, di mana mereka perlu mengeluarkan perbelanjaan sendiri keseluruhan untuk memastikan bahawa pekerja tidak dibuang. Kalau kita lihat dari segi keberkesanan, daripada subsidi upah 1.0, 2.0, 3.0 dan yang terkini di bawah pemulih yang telah diumumkan 4.0, kerajaan telah membelanjakan hampir 15.8 bilion ringgit, yang mana ramai ataupun sebanyak 336,604 majikan yang telah mendapat faedah, yang memberi kesan ataupun mengekalkan pekerjaan, di mana pekerja yang dapat dibantu adalah sekitar 2.76 juta. Jadi kita dapat lihat bahawa program subsidi upah ini sangat membantu majikan untuk teruskan kesenambungan perniagaan mereka dan dapat pastikan bahawa pekerja tidak dibuang kerja dan dapat terus kekal bekerja walaupun ada sedikit pengurangan dari segi gaji, masa bekerja dan sebagainya. Tapi inilah kesan dan hasil daripada pendekatan ataupun daripada inisiatif subsidi upah ini. Datuk Sri, daripada perkongsian Datuk Sri itu tadi, kita tahu bahawa selain daripada pakej rancangan yang disalurkan oleh kerajaan kepada Perkeso, kita tahu dalam ketika ini ramai yang terkesan. Kita mungkin melalui badai yang sama tetapi kapal kita itu berbeza-beza. Mungkin Datuk Sri boleh kongsikan juga apakah antara lain Perkeso juga turut mempunyai inisiatif ataupun bantuan lain yang juga turut boleh disalurkan kepada rakyat Malaysia dalam mereka mendepani keadaan ketika pandemik ini, Datuk Sri? Sebenarnya banyak. Kalau kita lihat dalam kita melihat kepada selain daripada bantuan subsidi upah, jika kata majikan ini tidak dapat meneruskan perniagaan
dan pekerja terpaksa diberhentikan, kita mempunyai faedah di bawah sistem insurans pekerjaan, iaitu kita akan memberi bantuan allowance mencari pekerjaan. Di mana di sini kerajaan juga telah menyediakan peruntukan sebanyak 150 juta. Sebelum ini yang mana jika mereka hilang kerja, mereka hanya dibantu selama 6 bulan. Tetapi dengan pengumuman ini dan alokasi daripada kerajaan sebanyak 150 juta, ia telah dipanjangkan daripada tempoh 6 bulan ke 9 bulan. Bermakna jika mereka tidak dapat kerja selama 6 bulan, mereka akan dibantu. Ini yang pertama. Yang kedua, di samping itu juga dalam proses melihat kepada mereka yang hilang pekerjaan, mereka juga akan dibantu untuk dilatih sama ada reskilling, upskilling untuk mendapat pekerjaan baru yang telah dikongsi sebentar tadi melalui portal yang kita ada iaitu My Future Job, yang mana kita akan pastikan bahawa jika subsidi upah tidak berjaya, di mana majikan terpaksa menutup atau mengecilkan perniagaan, kita ada alternatif yang mana kita menyediakan sistem insurans pekerjaan dan seterusnya mereka dibantu. Di samping itu banyak lagi perkara-perkara yang boleh saya kongsikan kalau kita melihat bagi mereka yang bekerja sendiri. Bermula dengan SPS SPS Prihatin, SPS Lindung, untuk wanita khasnya SPS Prihatin Wanita. Jadi banyak sebenarnya inisiatif-inisiatif yang disediakan dalam kita membantu masyarakat secara umum dan wanita secara khasnya. Baik, Datuk Seri, tadi apa senario yang Datuk Seri kongsikan? Mereka yang mungkin dalam keadaan pandemik ini kehilangan kerja ataupun pengurangan gaji daripada majikan, dan Perkeso sendiri telah menyediakan pelbagai program untuk perlindungan khas buat mereka ini. Tapi untuk mereka yang bukan dalam caruman Perkeso, ada tak sebarang program untuk mereka? Jika kita lihat di dalam pengumuman yang terkini di bawah formulir oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebenarnya kerajaan telah menyediakan peruntukan untuk membantu bagi mereka yang bukan pencarum. Contohnya mereka yang school leavers ataupun mereka yang lepasan sekolah, lepasan universiti, bagi mereka yang penganggur tegar selama 6 bulan, ataupun mereka yang bekas banduan dan sebagainya, di mana disediakan insentif untuk membantu mereka melalui proses carian pekerjaan, tetapi mereka perlu mendaftar di bawah My Future Job dan mereka akan diberi sedikit bantuan jika mereka menghadiri sekurang-kurangnya 3 interview ataupun 3 temu duga, dan jika mereka mendapat pekerjaan, mereka juga akan dibantu dengan sedikit bayaran insentif sebanyak RM400. Jadi bukan hanya kepada pencarum ataupun kepada mereka yang telah mendaftar di bawah sistem insurans pekerjaan, bagi mereka yang di luar sana walaupun mereka bukan pencarum, ada bantuan yang telah disediakan di dalam pengumuman yang terkini di bawah formulir. Okey. Dan saya sebenarnya nak kongsikan juga kepada penonton-penonton, kita betul hari ini dapat bersama dengan Datuk Seri, dan seperti biasa kalau mungkin anda ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan, anda boleh terus kongsikan di laman sesawan Facebook kita di www.facebook.com/WHITV3. Okey, kita nak tanyakan soalan sebenarnya kepada Puan Rosnija sendiri, yang sebenarnya Puan Rosnija pun kabarnya kehilangan pekerjaan. Puan Rosnija okey ke tu? Ya, saya okey. Alhamdulillah. Kalau kita lihat pandemik ini bukan saja telah mengorbankan banyak nyawa, tetapi dia memang melumpuhkan ekonomi negara juga. Mungkin Puan Nija boleh kongsikan apakah manfaat yang diterima oleh Puan Nija sendiri, yang mana Puan Nija mendapat bantuan daripada Perkeso. Okey. So sebenarnya mengenai faedah ni, saya dapat tahu daripada salah seorang rakan kerja juga, sebab dia pun turut kehilangan pekerjaan. Jadi bila saya tahu yang pihak Perkeso ada menyediakan faedah ini, so saya terus menghubungi pihak Perkeso untuk mengetahui lebih lanjut faedah-faedah ini apa yang memberi kebaikan kepada saya setelah saya kehilangan pekerjaan. Okey. Kalau kita lihat sini Fatin, Perkeso sendiri sudah menerima sejumlah 129,022 tuntutan permohonan faedah kehilangan pekerjaan dari 18 Mac 2021 sehingga 4 Julai 2021. Dan Puan Rosnija itu tadi merupakan salah seorang daripada penerima faedah tersebut. Bukan Puan Rosnija saja, saya juga salah seorang penerima manfaat SIP, Datuk Seri. Terima kasih kepada Perkeso. Baik, untuk kalau kita tahu SIP kan bukan sahaja memberi allowance bulanan selama 6 bulan, tetapi selain memberi juga program ataupun membantu dalam mencari pekerja. Pengalaman Puan sendiri selama 6 bulan tu bagaimana? Okey, pengalaman saya ni sebenarnya
sangat-sangat berterima kasih juga kepada pihak Pekeso kerana membantu saya dari segi pekerjaan. Sebab saya juga telah mendaftar di My Future Job untuk mencari pekerjaan. So sekarang ni saya telah bekerja selama 6 bulan menganggur dan salah satunya My Future Job ni memberi pekerjaan, banyak pekerjaan yang saya terima, cuma saya baru hanya diterima bekerja pada bulan Julai ni. Alhamdulillah. Itu pengalaman daripada Puan Nija sendiri yang turut menerima manfaat dan juga faedah daripada Perkeso. Kita juga sebenarnya bersama dengan Puan Nur Azila seperti yang telah pun kita perkenalkan di awal tadi, yang mana Puan Nur Azila juga penerima faedah Perkeso ini, tetapi mungkin kisah dan juga cerita Puan Azila ini berbeza. Dan salam takziah juga daripada kami di Wanita Hari ini atas kehilangan suami Puan Nur Azila, dan kabarnya Puan Nur Azila juga merupakan seorang bekas pesakit COVID stage 4. Puan Nur Azila, betul ya? Boleh Puan Nur Azila unmute-kan di komputer tu? Tekan yang gambar mikrofon tu. Saya sebenarnya bekas pesakit COVID tahap 4. Dan sebenarnya saya, suami dan anak ibu saya disahkan positif pada 18 Mei lalu. Suami saya disahkan tahap 2 dan beliau tidak dapat diselamatkan. Beliau telah meninggal pada 2 Jun lalu. Dan dengan itu kami telah sebenarnya sempat ikut dengan Puan Zila, mungkin ramai orang yang tak tahu itu kisah di sebalik Puan Zila sendiri, kehilangan suami akibat COVID-19, dan kini Puan Azila dan juga anak juga sedang melalui proses penyembuhannya di rumah. Tetapi kabarnya ini kita lihat hero kita tampil, iaitu Perkeso tampil untuk menghulurkan bantuan. Mungkin Puan Zila boleh kongsikanlah juga kepada penonton-penonton kita yang ketika ini mengalami masalah yang sama tapi tak tahu bagaimana nak melalui proses ini, bagaimana sebenarnya Perkeso sendiri telah membantu Puan untuk melalui proses ataupun berhadapan dengan situasi sekarang ini. Sebenarnya sebelum ini saya pun saya ada baca di media sosial pasal Perkeso ni. Dan banyak mereka telah memberikan bantuan kepada yang pekerjaan, yang telah kehilangan keluarga. Tapi sebelum ni saya memang setakat baca je lah. Tapi setelah saya alami sendiri, baru saya tahu apa yang Perkeso telah selalu kepada saya. Utamanya semasa arwah meninggal, Perkeso telah memberi syahadat kematian. Dan saya juga dapat tahu Perkeso akan memberi penasehat pada setiap bulan untuk meringankan beban saya lah, kerana saya seorang suri rumah dan saya ada pendapat. Mendapat khairat kematian dan juga Perkeso bakal memberikan penakat. Itu kita akan tanya kepada Datuk Seri sebentar lagi, Fatin. Silakan. Tapi saya suka nak tanya kepada Puan Azila sendiri. Sebelum mendapat tahu perkabaran ini, sebelum ini pernah ke Puan Azila didedahkan dengan peranan-peranan Perkeso ini, terutamanya mengenai faedah pencen penakat dan juga faedah pengurusan mayat? Sebelum ni, macam saya cakap tadi, saya tak baca di media sosial tentang apa yang Perkeso sediakan. Itulah tak pernah ambil berat kan. Tapi bila dah ketemu macam ni, baru saya ambil tahu berprihatin dengan apa yang terjadi. Itulah apa yang saya harap, apa yang Perkeso selalukan nanti supaya saya dapat meringankan masalah saya dan bebanan saya lah untuk, bila saya ada anak kan, saya ada pendapatan. Saya harap apa yang Perkeso selalukan kepada saya nanti dapatlah meringankan masalah saya.
InsyaAllah. Dan kita lihat bantuan yang diberikan oleh Perkesok ini secara tak langsung dapat membantu kedua-dua tetamu kita itu tadi untuk meneruskan kelangsungan hidup. Datuk Sri, kalau boleh kita ulas juga sebenarnya Datuk Sri, mungkin ramai dalam kalangan masyarakat ataupun penonton-penonton kita ni. Kadang-kadang kita ni kalau kita tak, orang kata tak terantuk, dah terantuk baru kita tak terantuk kita tak tergadah. Kadang-kadang kita tak tahu daripada mana sebenarnya kita nak mendapat maklumat ataupun sumber tu. Beruntung Puan Norazila dan juga Puan Nija ada rakan-rakan, ada individu yang membantu mereka untuk memberi informasi. Tapi mungkin ada dalam kalangan penonton ni yang tak tahu langsung sebenarnya, oh rupanya ada Perkesok berikan khairat kematian, ada pencen penakat ini. Bagaimana kita nak war-warkan kepada penonton kita bahawa sebenarnya banyak sangat manfaat yang boleh diperoleh penonton melalui Perkesok ini sendiri? Terima kasih. Sebenarnya banyak yang telah kita lakukan dengan pendekatan kita melihat kepada berjumpa dengan banyak pihak sama ada melalui media massa dan sebagainya untuk kita mewar-warkan sebenarnya faedah Perkesok, skim Perkesok, dan banyak juga yang telah kita tambah baik dengan even kita masuk sampai ke peringkat kampung, berjumpa ketua kampung, berjumpa tok imam, ke rumah panjang dan sebagainya, banyak sebenarnya. Tapi masalahnya ramai di antara kita ni mungkin tidak lagi memahami sebenarnya apa fungsi Perkesok. Jadi kita lihat dalam kedua-dua kes yang dapat kita kongsi bersama pada hari ini, Puan Rusnija dengan Puan Kazrin. Puan Rusnija mendapat maklumat daripada kawan. Puan Kazrin, saya percaya atas dasar ataupun disebabkan ramai yang tidak tahu, sebab itu Perkesok telah menubuhkan skuad Perkesok Prihatin. Pada hari ini, kalau kita dapat saja maklumat contohnya dalam pandemik COVID-19, ada kematian, kita akan dapatkan nombor IC dan kita terus maknanya melihat kepada database kita ataupun di dalam rekod kita. Inilah antara pendekatan yang mana kita telah dapat kenal pasti hampir 187 kematian yang mempunyai caruman, hampir 4,892 kes yang dibayar hilang upaya sementara. Jadi ini pendekatan yang bagi saya mungkin yang terbaik yang boleh kita lakukan. Sebab tu kita dalam melihat penambahbaikan mungkin kita nak adakan kerjasama dengan banyak stakeholders untuk kita mendapat maklumat, misalnya contohnya kematian. Sebab kalau kemalangan, pencari nafkah tu masih ada, tetapi kalau kata kematian, pencari nafkah masih ada, jadi kita perlu membantu keluarga. Sebab itu yang skuad Perkesok Prihatin ni adalah satu pendekatan bagi saya yang sangat efektif, yang mana kita boleh membantu untuk kita menghantar pegawai kepada mana-mana individu ataupun balu yang kehilangan suami, kematian suami dan sebagainya. Dan kadang-kadang dalam ada situasi ibu dan ayah yang meninggal, anak tidak ada apa-apa bantuan, yang mana juga perlu dibantu. Jadi banyak pendekatan telah dilakukan dan kita akan tambah baik untuk kita memastikan bahawa setiap masyarakat di luar sana, terutamanya wanita, tahu akan hak mereka di bawah pelindungan keselamatan sosial ini. Jadi ini antara satu pendekatan yang diadakan pada hari ini. Jadi kalau boleh mungkin kita perbanyakkan lagi pencerahan di dalam wanita hari ini, sebab mungkin ramai wanita di sana, di luar sana yang tidak mengetahui. Jadi boleh kita berkongsi dengan lebih ramai wanita lagi untuk mereka mengetahui hak mereka. Datuk Sri, tadi sambil Datuk Sri bercakap, saya sempat berkongsi dengan Fatin antara komen-komen yang diajukan, ditanyakan di Facebook kita. Ramai juga yang bertanya soalan dan ada juga yang telah pun dijawab oleh pihak Datuk Sri dari Perkesok. Dan ini antara satu soalan sebelum kita nak pergi dengarkan pendapat orang ramai. Katanya daripada Rabatun Zakaria, saya nak tanya, jika saya tidak bekerja lagi tapi saya pernah mencarum, adakah saya boleh mendapat bantuan daripada Perkesok? Itu antara soalannya, Datuk Sri. Okey, dia dua keadaan. Satu, kalau dia adalah merupakan pencarum, hilang pekerjaan, dia boleh mendapat faedah allowance mencari pekerjaan di bawah sistem insurans pekerjaan. Yang kedua, jika dia tidak bekerja lagi tetapi dia mempunyai caruman, kita mempunyai pengiraan 24 bulan dalam 40 bulan, sekurang-kurangnya 1/3 caruman. Ini yang ramai tak tahu. Wanita di luar sana pun mungkin tak tahu sebab bagi saya dia menganggapkan bahawa suami dia telah berhenti kerja, tiba-tiba berlaku kematian yang bukan disebabkan bekerja sendiri dan sebagainya. Contohnya berlaku kematian disebabkan penyakit. Jika caruman dia cukup, walaupun selepas 5 tahun dia berhenti kerja, kalau caruman cukup, dia masih layak untuk faedah pengurusan jenazah, faedah pencen penakat dan beberapa faedah yang lain. Jadi ini yang ramai tak tahu. Mungkin mereka memikir telah berhenti kerja, di situ tamatlah
hak mereka atau faedah mereka di bawah perkeso. Tidak. Ada perkiraan. Jadi jika ada wanita di luar sana mungkin yang kehilangan suami disebabkan penyakit dan sebagainya, salurkan maklumat. Jika mereka layak, mereka akan dibantu. Ini yang ramai tidak tahu. Okey. Datuk Sri, ini satu lagi soalan penting ini Datuk Sri daripada penonton kita. Kalau Fatin nak bacakan daripada Nur Laili itu tadi. Boleh. Nur Laili soalannya adalah bantuan yang boleh diperolehi daripada perkeso bagi bekas pekerja yang terpaksa berhenti kerja kerana depression akibat tekanan dari pihak pengurusan. Bukan diberhentikan tapi inisiatif sendiri sebab tekanan. Disebabkan oleh pandemik ini, Datuk Sri. Sebenarnya mereka boleh hadir untuk memohon faedah allowance mencari pekerjaan EMP di mana mereka sama ada diberhentikan ataupun mereka berhenti secara sukarela akibat mungkin tidak dapat meneruskan majikan tidak dapat meneruskan perniagaan ataupun tekanan daripada majikan dan sebagainya. Mereka boleh membuat permohonan di bawah faedah sistem insurans pekerjaan ini. Memang ada disediakan. Provided that dia telah mencukupi ataupun carumannya telah melepasi keperluan caruman yang telah ditetapkan. Baik. Okey. Kita dah dengar jelas dan lengkap daripada Datuk Sri. Okey, Datuk Sri. Mungkin Datuk Sri boleh beri juga antara pesanan-pesanan kepada penonton-penonton kita, Fatin. Apa sebenarnya yang perlu mereka ketahui, langkah-langkah yang perlu mereka lakukan dalam keadaan dan situasi sebegini jika mereka ingin mendapatkan bantuan daripada perkeso khususnya? Okey, saya ingin berkongsi dan meminta wanita-wanita di luar sana, pertama pastikan suami anda sebagai seorang pekerja mereka telah didaftar dan dicarum. Kedua, bagi mereka yang mempunyai suami yang bekerja sendiri, terutamanya Grab rider, Food Panda ataupun bekerja secara online dan sebagainya, galakkan suami untuk mendaftar dan mencarum, malang tidak berbau. Jadi banyak ingin saya kongsikan sebenarnya kes-kes ataupun keadaan-keadaan situasi yang mana bila suami meninggal, isteri menjadi ibu tunggal, anak kecil, isteri tidak bekerja. Jadi bantuan perkeso inilah yang dapat membantu kesenambungan hidup. Yang ketiga, wanita di luar sana yang bekerja sendiri, kerajaan telah menyediakan insentif SPS Prihatin Wanita. Kerajaan bayar 70%. Puan-puan hanya perlu bayar 30% daftar kerana kita pun tidak tahu sebagai seorang yang bekerja sendiri, mungkin kita menjadi pencari nafkah, tonggak keluarga, apa-apa berlaku kepada kita dalam bekerja, keluarga akan dibantu. Jadi inilah sebenarnya mesej yang ingin saya kongsi yang perlu diketahui oleh semua wanita di luar sana. Okey. Baiklah, Datuk Sri. Baik, kita nak minta Puan Zila dan juga untuk kongsikan secara ringkas ni kepada penonton-penonton apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang wanita khususnya apabila dalam keadaan-keadaan kita berhadapan dengan pandemik ni, apa yang perlu mereka lakukan jika mereka ditimpa musibah. Pesanan daripada Puan Zila. Saya sarankan untuk masa depan mungkin sedang daftarlah dan carumlah dengan perkeso. Supaya apabila macam kita meninggal atau waris kita mendapat faedah daripada apa yang kita tinggalkan. Baiklah. Dengan kita boleh meringankan bebanan dosa. InsyaAllah. Sedikit daripada Puan Nija. Okey, pesanan saya kepada semua wanita di luar sana, jika anda telah kehilangan pekerjaan, anda bolehlah menghubungi pihak perkeso untuk mengetahui lebih lanjut buat apa yang dia akan diterima jika anda telah kehilangan pekerjaan. Dan saya harap semua bagi wanita di sana jangan berputus asa, kuatkan semangat dan sentiasa berfikiran positif. Baik. Kita kongsikan sekali lagi berkenaan dengan perkeso dengan kerjasama Microsoft dan Junior Achievement Malaysia yang menawarkan kepada para graduan dan pencari kerja untuk meningkatkan kemahiran digital dan sains data menerusi program kemahiran digital bagi kerjaya hari esok. 25,000 tempat menanti anda. Jadi dapatkan maklumat lanjut dan daftarkan diri anda di www.myfuturejobs.gov.my, upskilling, reskilling atau hubungi Caroline Perkeso di 1300 22 8000. InsyaAllah. Saya kira Datuk Sri, Puan Nija dan juga Puan Zila banyak berkongsian yang telah pun kita kongsikan kepada penonton-penonton. Rasanya macam tak cukup kan? Ada banyak lagi nak dikongsikan. InsyaAllah kita
Kita insya-Allah ada rezeki kita berjumpa lagi. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada yang berbahagia Datuk Seri Dr. Muhammad Azman bin Datuk Aziz Muhammad selaku Ketua Eksekutif Perkeso. Juga terima kasih kepada Puan Nur Azila binti Borah Nordin selaku penerima faedah Perkeso, dan juga kepada Puan Rosnija binti Rizwan yang juga turut sama berkongsi pelbagai informasi dan juga orang kata sedikit tips dan manfaat lah kepada penonton-penonton kita hari ini. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kepada penonton-penonton kita juga, kita harapkan daripada perbincangan kita hari ini sedikit sebanyak dapat membuka mata dan juga minda anda penonton-penonton. Kalau mungkin bukan anda yang terkesan tetapi anda dah pun mendengar dan mendapat maklumat ini, mungkin boleh terus kongsikan kepada rakan-rakan anda. Sebarkan maklumat. Ya, dan sebenarnya kalau anda sedang menonton kami di Facebook ketika ini, anda boleh share perkongsian Facebook kita ini supaya ramai lagi yang boleh mendapat manfaat daripada apakah yang dikongsikan daripada Perkeso pada hari ini. Kami tak berhenti rehat seketika. Kembali nanti bersama Neon Band. Wanita hari ini, wanita hari ini. Itu dia lagu Aku Budak Boy yang saya kira menaikkan lagi semangat. Tadi dah semangat dah dengar manfaat daripada Perkeso. Kan lagi semangat sebab dengarkan lagu ni. Okey, perkenalkan diri anda, Firdaus Mahazir, Syafiq dan juga Adam. Apa khabar? Khabar baik. Assalamualaikum semua. Baik. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kawan baik. Alhamdulillah. Okey, tadi saya dengan Fiza sempat bersembang. Aku budak girl, aku budak boy. Kenapa aku budak boy sebenarnya? Okey. Aku budak boy ni actually, okey. Semua orang mesti pernah dengar Aku Budak Girl kan? Yang original version. Ini adalah remake version dan kita sebagai boy, kita akan menasihati si girl tu. Oh, okey. Tapi nak tahulah juga, macam mana boleh tercetusnya idea nak buat remix ni? Boleh Neon? Adam, boleh jawab kot? Idea dia sebenarnya semua dia jadi secara kebetulan sebab time tu kita orang tengah nak buat lagu. Lepas tu kita orang kata kita orang bincang, kita orang macam nak buat lagu cover dekat YouTube. So kita dah ada list of lagu-lagu cover kita nak buat. Lepas tu si Boy ataupun Firdaus dia yang cadangkan kita buat lagu Aku Budak Girl lah. Tapi kita tukar. Lepas tu bila kita orang bagi dekat management pula suka. Management cakap, jom buat betul-betul. Macam tu lah tercetusnya idea. Okey, kalau kita boleh straight tak? Boleh silakan. Boleh. Sebenarnya macam ni sebenarnya. Sebenarnya Aku Budak Boy ni, diorang nak memperkenalkan saya boy. Okey. Firdaus aka Boy. Sebab diorang kan budak-budak boy, dia saja. Tak ada. Itu sebenarnya tak sengaja je. Tu disclaim sendiri. Pandai, kira pandai buat lawak. Okey, nak tahulah juga cabarannya. Kalau kita lihat dalam tempoh pandemik ni, aktiviti seni ni agak terhad lah. Maklum tak boleh pergi buat show, tak boleh nak buat promotion secara fizikal kan. Tapi macam kumpulan ni, macam mana anda menerima cabaran ni sebagai satu perkara yang lebih positif untuk mempromosikan lagu ni? Kami dari segi rakaman sendiri pun kami dah dah tempuh banyak cabaran. Kami terpaksa duduk di rumah masing-masing, record part masing-masing di rumah dan perlu hantar kepada satu tempat dan diorang akan mix dan mastering untuk lagu ni lah. So kat situ pun dah cabaran yang agak besar. Apakah lagi cabaran lain, kita rasa boleh je. Maksudnya Pasal saya nampak pasal saya nampak sekarang ni music band banyak diam dan tak ada keluarkan single baru, tak ada keluar lagu baru. So kami nak grab opportunity ni dan saya rasa walaupun dalam keadaan macam ni, kita masih boleh bekerja sebenarnya. Okey, macam music video ni sendiri bila dirakamkan? Music video ni juga agak lain macam sikit lah, pasal kami tidak berada di satu tempat sama. Kami berada di timing berbeza-beza dan kami record seorang-seorang. Okey. Saya teruja sebenarnya bila tadi anda katakan yang semua orang kena record dan hantar kepada satu orang untuk kita mix kan. Maksudnya bunyi gitar, drum, bass semua tu pun dirakamkan berbeza-beza. Betul. Okey. Nak tahulah juga harapan kumpulan Neon terhadap single terbaru ni. Macam tadi dah cakap, ini antara peluang yang diambil sebab ramai orang yang mungkin lebih banyak membuat aktiviti di rumah. Tapi kumpulan Neon berani menyahut cabaran dengan keluarkan single terbaru dalam tempoh sekarang ni. Jadi apa harapan anda yang terhadap lagu ni? Adam okey kot, Adam? Kita bagi Boy lah jawab, Boy. Kita bagi Boy lah, okey.
Aku budak baru korang lah. Dia tak nak tolak pula. Untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan, Boy adalah vokalis baru kumpulan Neon. Macam tadi? Okey. Instagram. Kau nak tahu perkembangan macam mana? Kongsikan. Laman sosial Instagram. Ya. Okay. Nak sebut apa Instagram aku ke apa ni? Bagaimana peminat-peminat new band nak tahu lagu baru Okey, ataupun Neon Band boleh follow Neon Band lah. Ada kat Boleh follow YouTube, kita orang Instagram. di Instagram Neon Band MY dengan YouTube Neon Band MY juga. Kat situ kalau kat YouTube boleh tengok cover kita orang buat lagu macam-macam lagu yang kita orang buat setiap minggu. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiganya. Semoga terus bersinar dan menghasilkan banyak lagi karya-karya dalam masa pandemik ini kan. Terima kasih. Selamat berjaya, jaga diri. InsyaAllah. Ya, Okey. terima kasih semua. Terima kasih wanita hari ini. Sama-sama. Thank you. Kami nak kongsikan sesuatu juga lagi kepada penonton-penonton wanita hari ini. Silakan Fatin. Yep, berkaitan dengan kerjasama Microsoft dan Junior Achievement Malaysia menawarkan peluang kepada para graduan dan juga pencari kerja untuk meningkatkan kemahiran digital dan sains data menerusi program kemahiran digital bagi kerjaya hari esok. Hanya 25,000 tempat menanti. Kena cepat-cepat dapatkan dan juga anda boleh dapatkan maklumat lanjut dan daftarkan diri anda di www.myfuturejobs.gov.my/upskilling, reskilling atau hubungi Caroline Perkeso di 1300 228 000. Okey, seperti yang tertera di kaca TV ini, anda boleh saksikan ada nombornya dan ataupun ada juga sesuatu yang boleh anda mendapat manfaat daripada apa yang telah pun dikongsikan hari ini. Baiklah, kita sebenarnya nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kami nak kongsikan sesuatu lagi kepada anda penonton-penonton. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana terus bersama kami dan kami nak kongsikan sedikit statistik COVID-19 sejak semalam yang mana kes baru yang dilaporkan iaitu 9,105 kes dan juga kes sembuh baru iaitu 5,194 dan juga kes kematian baru iaitu 91. Dan saban hari kita mengingatkan diri kita sendiri Fatin dan juga anda penonton-penonton tentang pentingnya untuk kita terus akur patuh kepada setiap saranan yang telah pun diberikan oleh kerajaan. InsyaAllah kita berharap dalam tempoh beberapa minggu lagi jumlah kes positif ini semakin menurun dan kita insyaAllah kita kalau bergabung tenaga akan dapat terus menang daripada wabak COVID-19 ini. InsyaAllah. Dan esok kami akan kembali dengan tajuk seperti biasa menu masakan iaitu variasi makanan kering. Dan kami harapkan dari awal sampai ke akhir ini sebenarnya ada banyak pengisian-pengisian menarik yang telah pun kita berikan kepada anda dan kita harapkan ya sedikit sebanyak dapatlah sama-sama kita jadikan pengajaran yang berguna dalam kehidupan kita. Dan esok ni kalau mungkin anda ada juga sebenarnya menu-menu istimewa kegemaran anda. Contohnya macam ikan perkasam ke. Anda masak ikan perkasam macam mana? Kalau saya cili padi. Awak dah kongsikan dengan saya. Dah kongsikan cili padi, bawang merah, kemudian kita tumiskan, goreng dengan ikan perkasam tu dan kita makan dengan nasi panas. Tapi kalau anda macam mana? Macam mana pula? Kalau kita cakap sotong kering, udang kering, banyak sebenarnya. Ikan bilis, macam-macam lagi anda boleh kongsikan perkongsian anda ini. Dan mungkin sebenarnya, kalau anda ada cerita di sebalik menu anda itu, bagaimana daripada menu ini juga dapat mengimbas kembali. Kadang-kadang orang cakap tentang menu ikan perkasam ni, Fatin, dia mungkin dapat mengimbas nostalgia kita dengan mak kita, nenek kita yang mungkin dah lama kita tak sempat berjumpa dengan mereka. Dan macam mana makanan juga dapat memberi inspirasi kepada anda. Selalunya ikan perkasam kita buat sahur lah. Kalau nak senang kan, makan dengan nasi panas memang kenyang sampai ke malam. Dan apa kami harapkan hari ini apapun perkongsian yang kita berikan memberi manfaat kepada anda. Jangan lupa untuk sentiasa menjaga kesihatan anda. Dan saya nak juga ucap terima kasih kepada rakan-rakan selebriti kita yang mana ramai sebenarnya yang telah pun menjadi sukarelawan yang membantu melancarkan di pusat PPV kan. Saya cakap tentang kisah menarik ini. Semalam petang sebenarnya saya berada di Shah Alam. Di Seksyen 7 saya berada di hadapan farmasi. Saya lihat tentang keakraban seorang wanita ini berbangsa Melayu dan juga seorang lelaki berbangsa India ini yang mana rupa-rupanya adik ni membantu jirannya untuk membeli kerusi roda bagi nenek pemuda tersebut yang uzur, yang mana pemuda ni tak ada kereta nak bawa balik kerusi roda tu. Jadi dia jiran ni tolonglah pergi ke farmasi. Jadi saya rasa ini antara sikap-sikap yang boleh terus kita contohi dan inilah keistimewaannya rakyat di Malaysia ini. Jadi terus bersama kami esok
Untuk jaga diri. Assalamualaikum. Bye. Suami kepada anaknya, dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini. Dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti. Tapi tekal hati, dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri. Dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati. Tunggak keluar